Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, awak boleh bersedia dengan buku teks pada muka surat 92. Hari ini kita akan buat pengenalan berkenaan dengan tajuk ini dulu. Kemudian kita akan sambung pada minggu depan berkenaan dengan jenis-jenis sunat, apa dia sunat ab'ad dan apa dia sunat hayat, apa dia perbuatan sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, jadi sebelum mula belajar, saya harap awak telah bersiap sedia, telah baca doa terlebih dahulu dan bersiap sedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti. Okey, buka buku teks muka surat 92. Awak akan jumpa tajuk bahagian ibadah iaitu sunat ab'ad. Yang ini sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, perbuatan sunat ab'ad dan sunat hayat ini kita lakukan di dalam solat. Okey, kita tengok dulu perbualan antara seorang guru dan juga anak muridnya. Okey, kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Tanya guru dia. Okey, Luqman pun jawab, maaf Ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Okey, guru dia tanya dekat Luqman, kenapa Luqman tak solat subuh? Luqman kata, sebab dia tak hafal doa kunut. Jadi, jawab Ustaz, Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Okey, jadi alasan Luqman tadi dia tak hafal doa kunut. Okey, Ustaz dia kata solat subuh tu wajib, perlu buat walaupun tidak hafal doa kunut sebab doa kunut itu adalah perbuatan sunat sahaja. Okey, kita tengok pada muka surat 93. Okey, muka surat 93 nyatakan perkara sunat dalam solat. Okay, sebelum tajuk ini awak dah belajar tentang rukun-rukun dalam solat, perkara rukun dalam solat. Okey, jadi sekarang ini awak masuk perkara sunat dalam solat. Okey, perkara sunat bila kita buat kita dapat pahala. Jika ditinggalkan tidak berdosa, tidak mengapa, tapi lebih baiklah kita buat sebab kita akan dapat pahala lebih, terutamanya dalam solat. Okey, tidak perlu untuk kita tinggalkan dengan sengaja perkara sunat ni. Okey, jadi perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua. Yang warna pink ni sunat ab'ad, yang warna orange sunat hayat. Okey, kita tengok pengertian apa dia sunat ab'ad, apa sunat hayat. Kita tengok di sini, amalan sunat sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa kunut. Okey, perkara sunat ab'ad, kalau tertinggal, kena ganti dengan sujud sahwi. Contoh dia, tertinggal doa kunut, tidak membaca doa kunut, kena ganti dengan sujud sahwi walaupun dia sunat, walaupun dia adalah sunat. Sebab dia jenis sunat yang sangat dituntut. Okey, kemudian kita tengok sunat hayat warna oranye ni. Sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya membaca doa iftitah. Okey, sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa iftitah. Kita biar baca doa iftitah ni sebelum kita baca surah Al-Fatihah. Kalau kita tidak baca doa iftitah, tak mengapa, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Okey, dia kata, ustaznya kata, inilah perbezaan antara sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, sunat ab'ad tadi kalau tinggal kena sujud sahwi. Sunat hayat kalau tertinggal tidak perlu sujud sahwi. Sebab sebabnya sunat ab'ad ni yang amat dituntut. Sunat hayat ini dituntut.
Awak kena faham apa dia amat dituntut, apa dia dituntut. Dia ada perbezaan di situ. Okey, sepintas lalu kita tengok macam mana, apa dia perkara-perkara perbuatan-perbuatan sunat abad dan sunat hayat. Kita tengok sepintas lalu. Okey, ni dia banyak sebab tu kita akan sambung pada minggu depan. Okey, sunat abad ada 6. 1 sampai 6. Sunat hayat banyak, terbahagi 2 pula. Ada perbuatan, ada bacaan. Perbuatan ada 6, bacaan ada banyak ni. Sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi kita akan sambung perkara-perkara sunat ni dan juga cara sujud sahwi pada minggu hadapan. Okey, jadi apa yang awak perlu buat minggu ini, fahamkan dulu, ingatkan dulu apa dia perkara sunat abad, apa dia perkara sunat hayat. Kemudian boleh buka buku aktiviti. Okey, tengok buku aktiviti awak, muka surat berapa? Jom kita tengok. Okey, buku aktiviti, muka surat. Sekejap Tak silap saya, buku aktiviti awak pun muka surat 90. Okey, ini dia dalam buku aktiviti awak, muka surat 90, sunat abad dan sunat hayat. Okey, di sini ialah pengertian sunat abad, di bawah ialah pengertian sunat hayat. Jadi isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okey, sekiranya awak bermasalah untuk membaca dalam tulisan Jawi ataupun awak keliru tak ingat, awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 92 tadi. Isikan sahaja tempat kosong dengan perkataan yang tertinggal. Tengok buku teks ataupun awak boleh tengok di sini jawapannya. Okey, jadi bila dah siap, boleh ambil gambar di muka surat 90 ni, jawapan awak untuk saya semak dan hantarkan kepada saya. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum.